dada, ada orang lapang dada, ada orang hidup kat dunia rasa bertuah, ada orang hidup kat dunia rasa berduka, malang sesaja dia kata. Tapi bagi sahabat tuan-puan sekalian, bila ditanya macam mana mereka rasa hidup di dunia, ada sahabat yang mengatakan ada kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini. Di mana letaknya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu letaknya pada salat yang khusyuk. Jadi tak heranlah muslimin muslimat sekalian, Nabi SAW mengajarkan kita semua satu doa yang berbunyi. Macam mana doa tentang solat muslimin muslimat? Siapa nak share kat ustazah? Boleh angkat tangan, bacakan doa, betul, ustazah bagi hadiah, boleh balik awal. Wah, apa balik awal? Kita mari nak dengar balik awal. Sebelum tu tuan-puan, lupa pula ustazah nak memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Ni depan-depan ni siapa dia ni? Masya Allah, kahwin ke belum ni? Ustazah ni nak cari menantu ni. Tuan-puan sekalian, ustazah anak jati kelahiran Kampung Kuala Jempol, Bahau, Negeri Sembilan. Orang Nagari, ya, orang Nagari. Kemudian lahir pada tahun 1970 ... Ya, 1975 ustazah lahir. Ya. Kan sekarang umur dah 45 tahun. Berumah tangga dengan seorang jejaka ganteng. Ya, orang mana? Bukan orang Terengganu. Tak ada orang Terengganu nak kat ustazah. Ya, ustazah berumah tangga dengan jejaka dari Kota Baru, Kelantan. Boleh kita kecek Kelantan ke? Pehel kau kecek Kelantan? Pehel? Baik. Jadi Allah kurniakan kepada ustazah 8 orang cahaya mata. Yang ada 7, 1 simpan. Yang sulung sekarang 21 tahun, yang kecil umurnya 11 tahun. Belum ada menantu, sedang mencari-cari. Ya, koklah ada kat Tanjung ke depan ni. Sini ada Tanjung ke belakang tak? Tak ada, ya. Oh, jadi Tanjung tu ke depan je lah. Bertugas sebagai pensyarah kanan di Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, dan tinggal di Kuala Lumpur. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah, minggu ni memang minggu ustazah jauhlah di Terengganu. Sepatutnya petang ini rehat, tapi meraihkan jemputan daripada tuan ataupun Cik Nazirul. Jadi saya kata tak apa, insya-Allah ustazah boleh slot in kan, datang ke sini. Dan alhamdulillah, uhibbukum fillah, ustazah sayangkan kalian semua kerana Allah. Dapat kita bertemu. Baik muslimin muslimat sekalian, kembali kepada doa yang Nabi ajarkan tadi. Bila kita tahu bahawa solat ni benda yang sangat penting, ini adalah kebahagiaan kita. Ya, mungkin ada banyak masalah-masalah, tapi tuan-puan, Allah jadikan kebahagiaan kita pada solat. Yang Nabi ajarkan doanya berbunyi, Allahumma ij'al qurrata aini fis salah. Boleh? Muslimat ikut balik semula. Ustazah baca doa tadi, pendek je doa dia, tapi maknanya Masya Allah, Masya Allah. Allahumma ij'al qurrata aini fis salah. Ya Allah, jadikanlah penyejuk hatiku ini, ketenangan jiwaku, kebahagiaan aku di mana? Fis salah, dalam ibadah solat. Ya, jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bila kita baca doa ni, kita faham apa? Kita faham betapa hebatnya ibadah solat yang berperanan untuk menjadikan ustazah, para muslimah, tuan-puan mendapat kebahagiaan yang sangat luar biasa. Luar biasa bahagia dia. Luar biasa tenang dia. Bila kita faham sungguh-sungguh solat ni, ya Allah, hadiah daripada Allah. Muslimin muslimat, mari kita lihat dalam surah Al-Ma'arij. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Tengok baby-baby bila lahir. Nampak tak anak cucu kita lahir macam mana, puan-puan sekalian? Dia lahir, dia tenang ke? Dia lahir, dia resah? Resah.
Ya, lahir-lahir ketawa ke lahir-lahir menangis? Menangis. Ya, macam semua serba tak kena. Kuat tangisan dia. Khuliqa halu'a. Anak-anak kita dulu masa kecil-kecil, bila susu tu lambat keluar, adakah dia bersabar dengan tenang? Baby-baby tu, ya Allah, marah-marah dia. Baru umur 2 hari pandai mengajuk dah. Baru umur 2 hari nak beritahu memang manusia macam tu. Umur 60 tahun lagi pandai mengajuk. 2 hari pandai mengajuk. Ya, puas kita tenangkan nak bagi susu ni. Sebab apa? Dia dah menangis dah. Khuliqa halu'a. Keluh kesah. Kalau kecil pun dah keluh kesah, bila menjalani hidup agak-agak keluh kesah tak kita? Keluh kesah juga kita. Ya, betul kan? Ya. Kadang-kadang fikir masalah anak-anak, kan? Keluh kesah tak? Keluh kesah. Banyak tak kita mengeluh? Mengeluh kadang-kadang. Itu adalah sifat manusia. Tapi sama ada kita ataupun orang yang dekat dengan kita, tak seronok duduk dengan orang yang berkeluh kesah. Penat dengar. Betul ya tuan-puan? Kalau pergilah umrah, rombongan kita tu ada 5 orang, 6 orang jenis berkeluh kesah. Jenis semua tak kena belaka. Rasa macam mana pergi rombongan tu? Allahu Akbar. Masuk bilik dia komplain katil. Naik atas bas dia komplain bas. Ya, ada je komplain. Travel bagi beg umrah, dia kata beg buruk, beg mudah rosak. Kan? Kita yang duduk dengan dia pun rasa tak selesa. Tapi itu manusia. Tuan-puan, ustazah baru je lepas mengeluh, berkeluh kesah minggu lepas. Bukan makna minggu lepas, yang terakhir ada lagi keluh lepas tu. Tapi dia nak cerita yang minggu lepas. Ustazah pun mengeluh-ngeluh lah kat rumah. Ya, bobel-bobel lah mulut kita ni. Ya. Lepas tu ada anak kita sulung tu duduk sebelah. Dia kata apa? Umi, masuk syurga tanpa hisab tu nikmat yang terlampau besar. Allah hanya bagi pada orang yang sabar. Senyap terus mak dia. Ya. Kadang-kadang kita ni kena ada juga ya orang sebelah yang ingatkan kita balik. Tak selama-lama kita bagi ingat pada orang aja. Ya, jadi bila anak cakap macam senyap ustazah, zangguk, terima kasih ke anak tu. Betul lah. Allah uji kita bukan nak suruh kita berkeluh kesah. Ada sikit masalah pada anak-anak, ada masalah keluarga, ada masalah duit, ada masalah ekonomi, ada masalah kesihatan. Demi Allah tuan-puan sekalian, Allah bukan menzalimi hamba-hambanya. Tak. Bukan nak suruh kita penat, keluh kesah, tidak. Ya, tapi Allah nak bagi kita satu tingkatan yang hebat, yang besar. Apa namanya? Tingkatan orang-orang yang sabar. Tapi apakan daya, manusia ini sangat mudah berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Bila Allah timpakan sikit je, masa ni sentuh macam tu. Bila Allah sentuh sikit je benda dia tak suka. Allah sakit lutut je pun. Sakit lutut ni standard lah. Ya, semua orang kena sakit lutut kalau dah umur dah 50, 60. Betul kan? Yang duduk bawah tengok macam nak bangun nanti ni. Sebab tu ustazah pun tak berani nak suruh datang depan duduk. Takut kan nak bangun susah. Ya. Sakit lutut ni biasa. Bukan nak suruh kita berkeluh kesah. Tapi sifat manusia tuan-puan, idza massahu syarru jazu'a. Sentuh sikit je masalah, jazu'a. Ya Allah, pedihnya. Ya Allah, stresnya. Ya Allah, tensionnya. Padahal benda ni kecil. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita kena timbang-timbang tuan-puan. Macam ustazah ni, saya kata kat diri sendiri. Adalah naik macam ruam sikit dekat apa pergelangan tangan hari tu kan. Tapi lama juga nak boleh hilang tu. Ya, makan masa 2-3 bulan juga. 2-3 kali juga pergi klinik tuan-puan. Jadi mulut kita ni dah jadi bobel-bobel dah. Ya. Mula kata aduh banyaknya duit habis nak pergi klinik. Doktor tu tak ubat dia tak serasi, nak pergi klinik lain pula. Pergi klinik sekarang menunggu lama sangat. Bayang tuan-puan. Tapi lepas tu kita teringat apa? Kawan kita sebaya dengan kita, umur 45 tahun, tapi Allah uji dia kanser payudara stage 4. Nampak tak jauh beza tuan-puan? Allah uji kita ruang je. Allah uji ruang pun mulut kita macam ni. Merungut.
mengeluh. Sahabat ustazah, kanser payudara stage 4. Bila pergi ziarah dia senyap. Tangan dia gerak macam ni. Tangan gerak macam ni. Agak-agak apa dia buat? Zikrullah. Zikrullah. Dia punya kanser, tuan-puan sekalian. Ya Allah, besarnya. Ya, ada yang dah sampai keluar-keluar darah apa sedang dirawat. Jadi Masya Allah, sifat manusia tu apa dia? Bila Allah timpa sikit je susah, jazu'a, makan dalam. Tension dia tu makan dalam. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan bila Allah bagi dia kebaikan, benda yang dia seronok, benda yang dia suka, maka dia akan jadi bakhil. Maka dia akan jadi, ya Allah, tak nak share dengan orang lain. Ya, dia akan jadi kalau boleh nak monopoli benda tu, tuan-puan sekalian. Dua-dua keadaan tadi adalah keadaan yang agak ekstrim. Orang Terengganu kata apa ekstrim, dik? Apa orang Terengganu? Ekstrim juga orang Terengganu. Apa dia orang Terengganu cakap ekstrim ni? Lebeng. Lebeng. Nebeng. Sekoti lah. Ya. Tuan-puan, maknanya dua-dua keadaan tu melampau. Dua-dua keadaan. Tapi dalam ayat tu Allah berikan pengecualian. Kamu takkan jadi berkeluh kesah. Sama ada Allah beri susah atau Allah beri senang, kamu maintain bagus saja. Kamu tenang saja. Siapa dia? Illal musallin. Kecuali orang yang mendirikan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Iaitu orang yang jaga salatnya sentiasa. Jadi orang yang salat ini, tuan-puan sekalian, dia tidak mudah berkeluh kesah. Sama ada diberikan dengan ujian kesusahan ataupun ujian nikmat, insya-Allah orang yang menjaga salat daimun, sentiasa menjaga salat, akan selalu berada dalam keadaan tenang sangat-sangat dan baik-baik belaka. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, ya, Nabi Ibrahim berdoa dan kemudian doa itu dirakamkan dalam Al-Quran. Ya, nak minta supaya nikmat yang namanya solat, menjaga solat ni bukan untuk kita saja, tapi untuk anak cucu kita juga. Apa doanya? Rabbij'alni muqimas salah. Sambung. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang benar-benar mendirikan salat, dan juga anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ini. Muslimin dan muslimat sekalian, bila sebut tentang salat, itu adalah tanggungjawab yang harus kita mainkan, bukan saja untuk kita. Ni petang ni, muslimin muslimat, kita cakap pasal solat khusyuk ni. Ini bukan untuk kita saja ni. Ya, ustazah harap muslimat pun terbayang-bayang lah muka anak-anak kita juga. Selain daripada muka anak-anak, muka siapa lagi nak terbayang? Bapa anak. Ya, terbayang-bayang ni tuan-puan. Kita bukan cakap untuk diri kita seorang. Sebab dalam Quran sebut apa? Wa'mur ahlaka bis-salah. Hendaklah kamu perintahkan ahli keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan kamu hendaklah meneguhkan kesabaran dalam menyuruh ahli keluarga kamu mendirikan solat. Ustazah belajar tengok macam mana daripada mak ayah, tuan-puan. Mak ustazah lah khususnya dalam bab solat ni. Sampai ketua. Ustazah ni dah tua dah. Balik kampung, mak tanya, dah semayang ke belum? Ya, padahal kita ni dah tua dah kan. Ya, tapi mak tanya, dah solat ke belum? Mak tukang tengok, tolong tengokkan jam. Ini dah pukul 5 suku ni, lambat ni kalau tak solat lagi ni. Mak. Walaupun anak dah besar, tuan-puan, ya. Anak pergi ngajar dah tempat lain, tapi mak tetap mak. Ibu tetap ibu. Peranan dia, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluarga kamu untuk mendirikan salat, itu seumur hayat.
Ada sekali tu tuan-puan sekalian, ustazah balik dengan anak-anak. Jadi entah macam mana anak-anak ni cepat-cepatlah ambil wuduk apa semua, semayang, solat. Lepas tu ustazah tengah borak dengan mak. Anak keluar daripada bilik, mak saya tanya, Dah solat ke tu? Anak-anak kata dah. Mak kata, ya Allah, sekejapnya. Anak kata, jamak Wan, memanglah sekejap, dia cakap. Ya. Jadi Wan ni tak puas hati lah. Ya, mak tu tak puas hati. Sekejap sangat ni, jangan solat macam ni. Ustazah ni ada maknya ni, mak anak-anak tu kan. Lepas tu mak saya kata, mai sini, masuk bilik Wan sekejap. Masuk bilik Wan. Tu dua orang tu masuk bilik Wan. Masuk bilik mak ustazah. Saya dengar daripada luar, mak kata, solat balik, Wan nak tengok. Apa ni Wan ulang-ulang pula solat, kata anak ustazah kan dia. Tak ada, Wan nak tengok. Wan nak tengok macam mana boleh laju macam tu. Tunjuk balik kat Wan. Nak tengok macam mana menyempurnakan solat dengan begitu laju. Lepas tu anak-anak ustazah tu pun masa tu kecil-kecil lagi lah, ya, solat balik semula. Bila dia angkat takbir Allahu Akbar, dengar mak ustazah cakap, doa iftitah baca. Ya, dengar. Maknanya ni solat sambil apa? Ada orang kawal ni, ya. Anak tu baca lah kat doa iftitah. Bila rokok tuan-puan, dengar mak ustazah kata, baca 3 kali, jangan buat kedekut. Dia membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 3 kali. Last kali ujung, habis bagi salam, mak Zah pun tunjuk kat dia jam. Tengok ni, Wan tengok jam ni. Bila macam ni solat dia, maka masa sampai 5-6 minit. Nak banding tadi, macam seminit je kamu masuk bilik Wan, keluar, kamu kata dah solat. Agak-agak siapa yang paling malu? Yang malu yang kat luar tu. Ya, saya kata, budak-budak ni buat malukan benih, betul lah. Ya. Sungguh, tapi nak beritahu tuan-puan, keturunan kita kena tengok semayang dia. Anak cucu kita jangan boleh lepas macam tu. Tengok selagi mana hayat Allah bagi kita masih hidup tuan-puan, inilah amanah tanggungjawab kita kena jaga. Wa'mur ahlaka bis-salah. Pernah anak ustazah yang kecil-kecil tu masuk bilik air, lepas tu mak ustazah pun sama ikut kat bilik air. Ustazah suruh dia orang solat, dia ambil wuduk, mak sama-sama lari masuk bilik air. Dia kata, mak tu nak ke mana pula? Ya, nak masuk bilik air, nak suruh anak-anak keluar. Rupa-rupanya dengar, ya, mak sedang tengok anak kita ambil air semayang, ambil wuduk. Lepas tu mak datang, mak kata apa? Kak Cik, tak kau tengok ke anak-anak ambil wuduk ni? Dia main air. Mazhab mana basuh satu kepala? Budak kecil. Ya. Jadi Masya Allah tuan-puan, ustazah banyak ditegur oleh mak tentang mendidik anak-anak tadi. Jadi kita ambil satu tanggungjawab. Belum pernah selesai, tak pernah selesai, terus kita laksanakan selagi kita masih ada hayat, masih hidup, iaitu menjaga kualiti solat kita agar jadi solat yang khusyuk, dan juga mengarahkan, mendidik agar anak cucu kita benar-benar melakukan solat yang khusyuk. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ustazah bacakan beberapa hadis Nabi SAW, ya, iaitu satu hadis yang menggambarkan bagaimana bersihnya orang yang menunaikan solat. Kita tuan-puan yang kadang-kadang jadi resah gelisah tu, jadi banyak PL, macam-macam kerana, ya, sebab kita pikul dosa tu banyak sangat. Sekarang ni memang tak nampak, Allah Maha baik. Kita jalan-jalan mana-mana, tak nampak bawa dosa, betul kan? Ke ada orang nampak siapa-siapa bawa dosa? Tak. Yang nampaknya bawa handbag. Bawa apa lagi nampak? Handphone. Tu nampak. Tapi tak nampak bawa dosa. Sebab Allah terlalu ihsan dengan kita. Ya Allah pengasih penyayang, tutup aib kita. Tapi tuan-puan, walaupun dosa tu tak nampak kita buat, tapi rasanya ada. Rasanya apa? Berat. Berat dosa ni. Ya, sangat berat. Jadi bayangkan kalau dosa tu dizahirkan macam benda yang nampak, boleh masuk dalam plastik hitam. Agak-agak kita hari ni nak buat banyak mana plastik hitam? Satu lori sampah cukup? Takut sampah Kuala Terengganu tuan-puan. Lori yang bawa plastik dosa kita tu. Kalau digambarkan dengan apa? Digambarkan secara zahir. Tapi Allah tutup. Walaupun tutup daripada pandangan mata kasar,
Tapi rasanya ada. Apa dia? Allah beratnya sampai sempit dada kita ni sebab membawa dosa ke mana-mana. Tak boleh. Penat kita. Nanti masalah kecil tapi jadi besar. Kenapa? Sebenarnya hati kita sempit. Beban kita berat. Jadi solat tuan-puan sekalian yang kita buat dengan sebaik-baiknya tu, insya-Allah menghapuskan dosa-dosa sehingga kita jadi ringan. Rasa tak sekarang ni rasa macam ringan? Rasa tak ringan? Ni bukan kilogram kita ni ya. Rasa ringan hati tu. Rasa lapang hati. Rasa senang fikiran kita. Maka ini berbalik kepada ya solat yang kita lakukan, di mana Nabi SAW bersabda ya dengan baik-baik sabda Nabi ini, tahtariqun. Haraqa ni tuan-puan sekalian, kalau ikutkan maksud dia terbakar. Ya. Jadi bila tahtariqun ni maknanya apa? Terbakarlah kamu. Habislah kamu. Tapi kalau ikut terjemahan ya dalam kitab dia tulis lagi lah ya tuan-puan, terjemahan dia celakalah kalian. Tahtariqun. Habislah berjalan sana kemari bawa dosa, habislah ya mendidik anak dalam keadaan berdosa yang banyak ya. Habislah kita. Tapi apa kata Nabi? Fa idza sallaitumus subha ghassalatha. Tapi sebaik kamu mendirikan solat subuh, dosa-dosa kamu diampunkan. Jadi yang berat-berat beban apa semua tu, insya-Allah tak ada dah. Ingat. Sebab tu lepas sembahyang kita rasa ringan kan? Rasa ringan. Masalah dah cerita kat Tuhan dah kan? Dia dah adu semua dah pada Allah, dah baca doa, ringan. Thumma tahtariqun. Tapi antara subuh nak pergi ke asar tu buat dosa pula. Ya, ngumpat pula tadi. Kan ya, ada pula menipu suami. Siapa sini tak pernah menipu suami? Cuba angkat tangan, Ustaz nak bagi hadiah. Tak pernah nipu suami Ustazah sepanjang saya bersama dengan suami. Kalau ada orang tanya macam tu, saya akan tanya berapa tahun akak kahwin? Semalam dia jawab. Semalam saya percayalah, tak ada nak nipu, tak ada nak nipu lagi. Kalau 20 tahun kahwin, 40 tahun kahwin, ya habis dah, harus dah suami kita kena tipu. Ya. Jadi dosa tu banyak. Antara subuh nak pergi ke Zuhur tu, ya Allah ya Tuhan. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa tangan, dosa kepala, dosa fikiran, semua ada belaka. Tapi apa kata Nabi? Fa idza sallaitumuz zuhra ghassalatha. Tapi sebaik kamu menunaikan solat zuhur betul-betul, Allah bersihkan kamu. Baik tak Allah? Allah karimun, jawadun, maha baik. Thumma tahtariqun. Buat pula dosa lepas pada zuhur. Buat pula dosa tuan-puan lepas pada zuhur. Tahtariqun lagi, binasa lagi, celaka lagi. Fa idza sallaitumul asra ghassalatha. Datang solat asar, kamu dibersihkan lagi. Begitulah sampai kepada maghrib, begitulah sampai kepada isyak. Thumma tanamun fala yuktabu alaikum syai'un hatta tastayqidhu. Sampailah kamu dibersihkan saat solat isyak, kemudian kamu tidur dan kamu berada dalam keadaan bersih sampailah kamu bangun. Hari ini banyak kita dengar ya tuan-puan, tidur-tidur tak bangun dah. Ya? Orang sini ada macam tu. Ada. Sungguh tuan-puan ya. Ustazah bangun ni, sahabat ustazah tu, tapi dia tidur siang. Dia tidur siang, tak bangun dah. Ada seorang sahabat lagi, usia dia dah 50-an. Dia tengah layan cucu. Rumah dia 2 tingkat. Dekat bawah, dia layan cucu. Main dengan cucu. Lepas tu dia kata, nenek penat lah. Nenek nak tidur kejap. Tapi ditegurlah oleh orang lain kan. Dah nak masuk asar dah kan. Tapi tak apalah, penat sangat lah rasa, tidur sekejap. Tuan-puan, tidur tu tidur tak bangun dah. Macam tu je orang meninggal sekarang. Ya. Tapi kalau kita sentiasa menjaga solat,
Tak kiralah lepas tidur ke, masa tidur ke, bila ke, insya-Allah kita tak termasuk dalam golongan yang disebut tahta riqun, bilangan golongan yang binasa ataupun celaka. Kenapa? Sebab kita benar-benar menjaga ibadah solat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Tadi surah Al-Ma'arij tadi. Kena jaga solat betul-betul sebab Allah bersihkan kita. Jadi hidup rasa ringan. Tuan-puan, siapa sini yang rasa macam banyak masalah lah ustazah, macam sempit hati sikit lah, maknanya rasa risau, cemas, penat berfikir. Siapa yang ada rasa macam tu? Cuba angkat tangan. Angkat tangan dalam tudung pun tak apa. Ya, kalau tak nak orang sebelah tahu. Ada tak tuan-puan rasa macam tu? Ya, kadang-kadang rasa cepat stres kan, ya. Sikit-sikit nak marah. Orang kata baran lah mak dia ni kan, sikit-sikit nak marah. Kena check dekat solat kita tuan-puan. Sungguh check dekat solat. Sebab yang betul-betul menyebabkan kita tak boleh kawal emosi, ya, dan sebagainya, sangat terkait dengan dosa dan maksiat yang kita buat, tapi kita belum istighfar dan bertaubat daripada dosa-dosa tersebut. Sebenarnya dengan kita melakukan solat itu sendiri, itu sudah dianggap menghapuskan dosa-dosa yang kita buat tadi, kecuali dosa-dosa besar. Dosa besar tak lut. Dosa besar kena taubat nasuha. Derhaka pada mak ayah, tuan-puan, tak boleh. Yang itu bukan semata-mata semayang zuhur, semata-mata solat asar, tapi jalannya adalah balik ke rumah, cari mak ayah kita tu. Macam mana kita dah buat dia menangis, maka buatlah dia gembira sama macam mana kadar dia menangis. Itu Nabi sebut. Ya, bab anak derhaka ni dosa besar. Lagi besar daripada tu, syirik kepada Allah. Ya, syirik kepada Allah mula dah dengan benda-benda khurafat, ya, benda-benda yang tak betul. Ustazah ada kawan tuan-puan sekalian, dulu duduk Kuala Lumpur sama dengan ustazah dia sekeluarga. Lepas tu suami dia naik pangkat, dia pindah ke Pantai Timur. Kat mana ya Pantai Timur tu? Ya, rahsia-rahsia. Pantai Timur ni ada 3. Pahang, Terengganu, Kelantan. Pindah dia. Bila pindah tuan-puan, ada masalah, ya. Masalah dia apa dia? Dia kata suami dia mula minat dengan dia punya PA, sekretari dia, setiausaha dia. Budak muda lagi, fresh, baru keluar universiti. Ya, jadi ustazah pun terpaksa urus jugalah masalah sahabat ni. Dia kata ada satu hari tu, dia kata sampai dia baling buah apa, entah apple ke buah mangga ke, dia tengah potong buah. Tiba-tiba suami dia cakap dalam keadaan suami dia pakai bedak sejuk. Orang nak kahwin lain kan, ya, yang fresh tu putih melepak. Hak ni yang nak kahwin ni tak putih, jadi pakai bedak sejuk malam-malam. Dia kata memang teruk perangai dia. Kata isteri dia ngadu lah, ya. Dia kata tiba-tiba suami dia kata, macam mana saya boleh kahwin dengan kamu, sedangkan taste saya ni, selera saya ni orang kulit putih melepak. Anak dah 3-4 orang boleh cakap macam tu. Ya tak ya, isteri dia tengah potong buah, dibaling buah. Dia kata mujur tak kena dahi dia. Tapi dia kata itu tindakan refleks saya. Marah sangat dengan suami cakap macam tu. Dan dia kata, tuan-puan, sebab dia tak dapat nak menyelesaikan masalah tu, akhirnya dia jumpa dengan seorang Tok Bomoh. Pergi jumpa Tok Bomoh. Bukan semua Tok Bomoh tak bagus. Tengok cara dia mengubat macam mana. Dalam kes kawan ustazah tadi tuan-puan, dia kata pergi jumpa Tok Bomoh. Dia kata Tok Bomoh suruh buat apa? Tok Bomoh suruh ambil barang-barang dalam suami, pergi hanyutkan ke laut. Dia tanya dia, Kak buat ke? Dia kata buat sungguh. Buat sengonti. Ya, dia kata buat sungguh. Dia kata pergi hanyut. Hanyut payah nak hanyut. Dia
kata. Datang ombak, mari balik seluar dalam tu. Habis tu akak buat mana? Cocok-cocok dengan apa? Dengan kayu. Dia kata, Masya Allah kak. Ya. Kenapa akak boleh buat macam tu? Akak fikir macam mana kak? Allah tak boleh lah. Kita memang betul-betul nak jauh lah daripada suami kita kahwin lain ni. Nampak tuan-puan sekalian? Ada baca apa-apa ke? Ada dia ajar baca apa? Baca Al-Quran ke? Tak, dia kata. Jadi tuan-puan, ya Allah, saya kata apa kak? Istighfar kak, istighfar. Tawakal pada Allah. Ustazah faham, akak dah geram sangat. Ya, akak dah tak tahan. Sampai kepala kita ni jadi apa? Jadi nak usaha ke mana-mana cara pun tak kisah. Kalau cara-cara macam tu tuan-puan sekalian, kita bimbang apa? Bimbang benda tu jatuh dalam perkara yang mensyirikkan Allah. Ya, tak tahu minta tolong dengan siapa ni. Kenapa pula? Logiknya pun tak ada kan? Kenapa nak dihanyut ke laut? Laut tu lazimnya ada ombak. Mana boleh hanyut ke laut, betul tak? Jadi hati-hati tepi-tepi pantai tu kalau nampak benda-benda tu takut ada orang menganyutkan. Dia dah baca apa? Mentera lah apa semua. Jadi kalau dosa syirik tuan-puan sekalian, ini yang paling besar. Tidak dapat terhapus semata-mata kita solat. Kita kena betulkan akidah tauhid kita. Ya, kita kena betul-betul taubat nasuha kepada Allah. Tapi untuk dosa-dosa selain daripada syirik, selain daripada dosa-dosa besar, muslimin muslimat pasti akan rasa sangat ringan sekali setelah menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, ustazah ada edarkan, betul kan? Dapat tak edaran tu? Siapa yang tak dapat? Cuba angkat tangan. Ramai ya yang tak dapat ya. InsyaAllah nanti boleh kot Cik Nazirul photostate ya, bagi pada jemaah. Sebenarnya banyak juga ustazah dah photostate, tapi dah tinggal sikit ya. Tak sempat juga tadi nak photostate banyak. Okey, yang ustazah beri tu macam hadiah lah ya tuan-puan, untuk para muslimah lah. Ini memang amalan-amalan yang ustazah terasa sangat kesan di dalam hidup. Terasa sangat. Ya, ini adalah zikir-zikir nak bagi hati kita lembut. Sebab bila hati kita keras, hati kita lalai, sebab tu kita payah nak solat pada awal waktu. Sebab tu kita payah nak menikmati solat hingga menjadi solat yang khusyuk. Kenapa? Sebab hati kita keras. Sebab hati kita lalai. Sebab syaitan suka sangat nak ganggu kita tuan-puan, supaya kita tak menikmati solat yang khusyuk. Syaitan cukup dengki dan dendam kalau kita dapat solat yang khusyuk. Sebab tu heran ya, dalam solat, seawal kita solat, otak kita boleh pergi sangat jauh. Tadi rasa dah elok-elok dah nak solat ni, tapi ya Allah, ya boleh juga pindah daripada mengingati Allah kepada ingat macam-macam benda lain. Kenduri rumah Kak Leha bila minggu ni ke minggu lepas ke, tak apalah, lepas ni kita telefon timah lah, tanya bila kenduri rumah Kak Leha. Semua tu berlaku dalam solat. Sambil-sambil mulut sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tapi kepala dah pergi jauh, hati dah pergi jauh. Ya, tak dapat betul-betul solat yang khusyuk tu tuan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab diganggu oleh syaitan. Doa yang ustazah berikan kepada tuan-puan yang depan sekali, itu adalah doa nak minta supaya jauh daripada segala bentuk kejahatan dan gangguan, supaya hati kita boleh khusyuk. Ya, tidak menjadi hati-hati yang lalai. Kesan dia dalam solat dapat solat yang khusyuk, di luar solat kita menjadi hamba Allah yang taat. Doa yang pertama itu adalah titipan Nabi SAW kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ustazah akan bacakan, dan insya-Allah ya, muslimat yang ada kertas ni boleh baca, ya, boleh ikut bacaan ustazah ni. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in
wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'a au ajurrahu ila muslim. Maksud dia, cuba tuan puan baca maksud dia, Ustaz nak dengar. Yang menciptakan segala di langit dan di bumi, Tuhan segala sesuatu dan pemilik segalanya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Engkau. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan atau keburukan diriku dan kejahatan syaitan dan sekutunya, dan berlindung agar aku tidak melakukan kejahatan kepada diriku dan kepada orang lain. Amalkan tuan-puan sekalian. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar baca pagi, petang dan ketika mana berada di pembaringan untuk tidur. Baca. Kadang-kadang tuan-puan kita buat jahat ke orang lain. Kadang-kadang kita zalim pada orang lain. Kadang-kadang kita aniaya orang lain. Ustazah ambil contoh tuan-puan. Ini pengalaman kita semua dalam membesarkan anak-anak. Kadang-kadang kita tak kawal kemarahan kita dengan baik. Setuju ke tak setuju? Bila kita tak kawal kemarahan kita dengan baik, anak, suami dan orang terdekat, kadang-kadang kita zalimi. Kadang-kadang kita aniaya. Ustazah bagi contoh tuan-puan, ya. Ada satu hari tu anak ustazah tu nak balik asrama. Dia dah cuti panjang. Jadi sebagai seorang ibu tuan-puan, kita seronok tak anak kita balik rumah? Seronok sangat. Suka. Jadi ustazah seronoklah anak tu duduk kat rumah, tiba-tiba nak kena balik asrama, balik sekolah, balik kolej. Ustazah ada program pagi dan program petang. Sebenarnya sangat susah nak balik tengah hari tu kan, sebab nanti jalan jam. Tapi sebab fikir anak nak balik ke kolej, ustazah balik juga. Balik, suami bagi duit, suami kata tolong bagikan pada anak. Ustazah nak bagi anak duit macam tu, rasa macam tak kenalah, tak. Kita ni bukan bank main bagi-bagi duit je. Ustazah letakkan duit tu dalam apa? Dalam bekas yang lebih eloklah, ada beg kecil, masukkan. Sebab apa? Sebab ustazah nak bagi tu dengan nasihat, jaga duit ni dengan penuh amanah, jangan boros, tapi jangan kedekut, ambil yang tengah-tengah yang Allah suruh kan, sederhana. Nak cakap macam tu. Tapi bila ustazah bercakap dengan dia, dia masuk dalam bilik ustazah nak ambil sejadah, dia tanya kat dia, dia senyap, dia tak nak cakap. Jadi kita tanya lagi, senyap tak cakap. Agak-agak kalau kena kat puan-puan geram tak? Kita bercakap, dia senyap. Kita bercakap, dia senyap. Ni anak-anak macam-macam PL. Tapi dengar sampai habis cerita ustazah ni. Jangan balik sekarang. Ya? Nanti teraniaya anak ustazah tu. Jadi ustazah pun, kita dah sibuk, penat lagi. Cepat naik darah juga tuan-puan, naik angin. Ya, ustazah sampai cakap, kenapa ni? Apa yang tak kena? Kenapa tak bercakap? Umi ada buat salah ke? Senyap. Tak cakap apa ke sudah. Lalah dia keluar daripada bilik tu. Ustazah pun apa lagi tuan-puan, naik angin lah kita. Ustazah bagi balik duit tu pada ustaz, pada suami. Ustazah kata tak nak dah bagi kat anak ni, abang bagilah kat dia. Kenapa pula? Ustaz kata, ya, buat apa pula? Kata ustaz kan. Ustaz kata tak apalah, biasalah dengan anak-anak ni. Ustazah merajuk tuan-puan. Mak-mak makin tua memang suka merajuk. Ya, sikit-sikit merajuk. Ustazah pun sama, jadi merajuk, geram sungguh. Sebab kita balik semula tengah hari tu, menempuh jam tu, dia semata-mata nak raih, dia nak balik, Ustazah merajuk. Lepas tu Ustazah nak keluar kan petang, Ustaz kata jangan keluar begitu saja, pergi salam dengan anak. Tapi Ustazah dah merajuk tuan-puan. Dalam hati Ustazah, kalau dia ada dalam perjalanan nak pergi pintu ni kan Ustazah salam. Kalau dia tak ada, Ustazah tak cari. Sebab bagi Ustazah, dia patut cari mak dia kan. Itu orang merajuk orang macam tu. Tapi tuan-puan ditunggu. Anak tu tunggu, Ustazah pun salam. Tapi salam hari tu tak sama macam hari biasa.
Biasa kalau masa-masa elok, tuan-puan salam dengan anak, peluk sampai tak nak lepas. Tak tahu anak lepas dulu ke mak lepas dulu. Bergoyang-goyang macam tu, bersalam, berpeluk. Tapi hari ni macam touch and go je. Hujung sikit je. Tak ada cakap apa-apa. Senyap. Tak ada kata apa-apa. Sebenarnya untuk hati ustazah pun tak gembira buat macam tu. Ya, tak gembira. Tapi tengok, kita tak kawal emosi kita dengan baik. Ustazah pun pergi sambil mesej pada suami, minta ustaz tolong nasihatkan anak, jangan buat mak macam tu. Balik daripada program, ustaz panggil ustazah, ustaz kata main sini, nak goyak sikit. Dia kata, dia orang Kelantan kan? Ya. Mari sini, abang nak goyak sikit lah. Ya. Jadi ustaz pun kata, tadi ustaz kan dah tanya dengan anak tu, kenapa buat Umi macam tu? Anak tu kata, Abi, sebenarnya kakak tak jawab tu, Umi tak nampak. Mata kakak ni berlenang air mata. Sebab kakak lagilah rasa macam keberatan sangat nak tinggalkan Umi, Abi dengan adik-adik, nak pergi jauh menuntut ilmu. Sebab seronok sangat kakak ikut Umi pergi ceramah sana sini. Jadi bila Umi cakap macam ni, seronoklah dia nak balik asrama. Ustazah cakap macam tu. Jadi dia tak tahu nak jawab apa. Dia kata tak terkeluar, memang tak terkeluar. Dan kakak tak nak Umi nampak kakak menangis. Jadi benda tu terlalu pantas berlaku, terlampau pantas. Dan kakak tahu Umi sibuk, Umi nak cepat, Umi nak pergi program. Jadi masa tu sangat tak sesuai untuk mengharmonikan balik keadaan tu. Dan dia kata, Abi tahu kakak lemah lutut dia nak pergi cari ilmu ni. Sebab Umi tinggalkan kakak tanpa sepatah kata. Dia lemah lutut ni Abi. Tolonglah cakap dengan Umi, maafkanlah kakak, restulah kakak nak cari ilmu. Masa tu tuan-puan, apa yang ustazah fikir? Zalimnya aku ke anak aku. Mudahnya aku kecil hati dengan anak aku. Mana jiwa besar dan kuatnya jiwa aku sebagai seorang ibu. Tuan-puan, ada mak-mak orang lain anak dia penagih dadah tuan-puan. Tapi mak dia siapkan makanan ni Jan, ni mak siap dah ni, makan nasi lauk. Bukan doa anak dia mati. Siapkan makanan lagi. Ustazah, hanya anak tu diam, cepat buat satu rumusan apa dia? Mulalah anak-anak ni mula nak buat perangai ni. Patut ke dia buat kat mak dia macam ni? Tengok-tengok cerita yang sebenarnya tak sama macam yang ustazah sangkakan. Bagi ustazah apa tuan-puan? Ya Allah, aku dah melukakan hati anak aku. Sian dia. Yang dewasa adalah kita. Anak kita baru nak belajar tuan-puan. Kalau kita dah biasakan anak dengan kekerasan macam tu, kita hukum dia macam tu, nanti anak kita jadi orang yang keras. Tuan-puan, ustazah belajar daripada ayah ustazah. Jangan zalimkan anak. Jangan buat ke anak sesuatu yang besok takut apa, dia pula buat pada anak cucu kita. Ayah ustazah tuan-puan, dia nak cerita sikit, dia ambil pengajaran lah insya-Allah. Ayah ustazah sekarang umur dekat nak 90 dah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah okey sangat abah. Ya, sihat alhamdulillah walaupun ada penyakit ya. Penyakit tu semua stage 4 tapi abah alhamdulillah elok lagi. Ya, alhamdulillah. Ayah ustazah tuan-puan besarkan kami anak-anak termasuk mak dengan sangat penyayang, sangat penyayang. Yang Ustazah ingat kan, ustazah dulu kecil-kecil kalau nak pergi rombongan, ayah kan ikut sekali pergi rombongan. Bayangkan tak bestnya. Ya. Sebabnya orang lain duduk dengan kawan, kita duduk dengan bapak kita. Ya, jadi macam pelik je kan. Tapi bila kita dah dewasa, kita terasa ya Allah sayangnya abah kita. Ikut sekali. Ya, suapkan makanan, nasi suapkan kat kita, kawan tengok. Ya. Okey, satu hari masa tu Ustazah dah besar tuan-puan. Ustazah dah dipanggil ustazah dah. Masa tu umur rasanya dekat 40 dah. Ya. Abah ajak pergi umrah. Pergi umrah, abah bawa jemaah, abah minta tolong kak cik, tolong abah bawa jemaah. Okeylah, kita pergi. Pendek cerita tuan-puan, sampai dekat Madinah, dia nak balik dah ke Jeddah kan. Masa tu Madinah sangat sejuk suhu dia. Dan kami nak keluar daripada hotel kurang lebih dalam pukul 2-3 pagi sebab nak talikan dengan kapal terbang yang menunggu kat Jeddah ni. Jadi Ustaz dah cakap dengan abah, nanti bah pasport
semua jemaah ni Abah asingkan ya. Abah letak dalam beg yang Abah galas. Jangan letak dalam beg, nak letak dalam kargo tu jangan. Sebab nanti dalam perjalanan orang tu nak tengok, driver akan minta. Ayah saya kata okey Abah tahu. Jadi bila sampai pukul 2-3 pagi semua dah keluar beg, bawa orang tua-tua ya tuan-puan. Beg ayah ustazah tu yang pertama yang saya masukkan kat dalam perut bas. Siap semua, naik atas bas. Tanya Abah, mana pasport jemaah? Ayah ustazah pun cakap, Allahu Akbar. Abah termasuk dalam beg kargo. Masa tu kan tuan-puan tak tahu nak cakap macam mana Sebab ustazah bawa jemaah-jemaah yang veteran. Tak mungkin ustazah nak suruh makcik-makcik tu turun tolong ustazah keluarkan beg. Ayah ustazah pun dah berumur. Nak suruh driver Arab tu faham-faham lah tuan-puan kalau tak sogok sekarang lazimnya tak menolong lah. Jadi ustazah tu rasa macam aduh lah Abah ni. Orang dah cakap dah kan. Ini masa dah jadi ustazah tu. Dah jadi ustazah. Lepas tu ustazah pun turunlah, bukalah bawah tu, tempat kargo beg perut bas tu. Keluarkan satu-satu beg. Dengan kudrat perempuan macam kita ni dah beranak pinak, dia tak tahu kat mana dah putus kan. Ustazah memang geram sangat tuan-puan nak ngeluarkan beg tu kan. Tapi Abah ni macam ni, peluk tubuh sebab sejuk waktu tu. Sambil Abah cakap, Kak Cik, selawat pada Nabi Kak Cik. Ni kat Madinah kan. Selawat pada Nabi. Tapi tuan-puan, untuk orang yang tengah geram selawat tu selawat tapi dalam hati. Kita tu tak nak nunjuk yang kita ngikut sangat. Kalau Abah kata selawat pada Nabi, ustazah pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu nampak macam ngikut sangat kan. Yang kita ni tengah geram, dia tak nak ngikut kalau tengah geram ni. Jadi kita selawat dalam hati. Jadi Abah nampak anak dia ni senyap, tak bercakap. Padahal ustazah kena balik ke anak ustazah. Tak bercakap tuan-puan. Lepas tu Abah kata apa? Kak Cik, nanti dah dapat pasport tu, bagi ke Abah dulu. Nanti Abah bagi dekat driver bas. Tapi ustazah memang betul-betul geram tuan-puan sebab penat. Ini dah habis ibadah haji, dah pergi Madinah. Memang penat tuan-puan. Dia rasa macam alah Abah dah cakap banyak kali kan. Dia kenapalah Abah. Macam tu lah ayat dalam hati tu. Lepas tu ustazah tuan-puan, benda tempat tu macam gelap sikit. Dah dapat semua tu, Ustazah letak kat tepi pasport tu, tak bagi kat Abah. Lepas tu ustazah tutup pintu bas. Ustazah pun ambil pasport tu. Ustazah pun kata dengan Abah, Kak Cik nak naik dulu. Ustazah bawa pasport dan ustazah bagi pada driver bas. Ayah kita ni ikut kat belakang. Ustazah pun naik atas bas. Sampai kat tempat duduk tu, ustazah dah berdebar dah. Dalam hati kata macam ni, ya Allah, tergamak aku buat kat ayah aku macam tu. Akhirnya bendanya selesai kan. Tak mati pun. Keluarkan beg tadi kan. Elok-elok ada sampai hari ni. Tak ada apa pun. Tak ada yang patah. Tak ada patah riuk, semua tak ada. Tak ada apa pun. Apa yang kita bimbangkan nak buat kerja tu. Ustazah dalam hati tuan-puan, ustazah kata macam ni, ya Allah, sampai dekat Jeddah nanti aku nak minta maaf dengan Abah. Tetapi ustazah sedang memikir-mikir nak minta maaf dengan Abah kat Jeddah. Ayah ustazah naik atas bas dengan tangan begini, datang kat ustazah. Duduk kat tengah, datang macam ni. Kak Cik, Abah minta maaf Kak Cik. Ini bumi Madinah, jangan kita tinggalkan bumi Nabi ni dalam keadaan anak dengan ayah hatinya berselisih. Minta maaf dengan Abah Kak Cik. Abah pun nak maafkan kamu. Abah bagi tangan. Ustazah tuan-puan masa tu terfikir apa? Ya Allah Abah tak pernah berubah. Abah sangat tawaduk. Abah didik anak-anak dengan tawaduk. Sebab tuan-puan, kalaulah ustazah tinggalkan dalam keadaan macam tu, takut Nabi pun tak suka kat kita. Lepas tu Ustazah ambil tangan Abah tu, cium tangan dia, rata Ustazah letak tangan Abah kat muka. Maaf Abah, maaf sangat-sangat Abah. Sebab siap kita buat kat orang tua tuan-puan. Kalau makcik-makcik kiri kanan tu semua heran, apa kena dua beranak ni menangis atas Abah ni. Dia tak tahu cerita kat bawah Abah apa dia. Ustazah menangis, salam, minta maaf. Kemudian sampai dekat Jeddah, Ustazah rasa malu dengan ayah Ustazah.
Tapi duduk juga sebelah Abah. Lepas tu Abah pegang tangan ustazah ni. Ni Abah dah berusia, ustazah pun dah tua. Pegang tangan. Dia punya penyayang ya, pegang tangan. Lepas tu Abah pandang kat kita dengan senyum. Abah pandang, Abah kata apa? Hei ustazah ni tak sabar. Ya, yang sabar. Ya Allah, Abah, maaf lah, Abah, maaf lah, Abah. Apa ustazah ni? Abah cakap macam tu. Dia punya cara tu tuan-puan, la ilaha illallah, jadi pengajaran dekat kita. Apa dia? Walaupun kita ni seorang ayah, seorang ibu, tapi kita mendidik anak-anak kita. Bukan kita nak ambil hati, biar dia. Ya, besok dia tahu dah langit tinggi ke rendah. Tak. Datang bawa tangan. Abah minta maaf, kamu minta maaf dengan Abah kak cik, Abah nak maafkan kamu. Nanti Nabi tak tengok kita selisih kat bumi Madinah ni. Ustazah belajar daripada semua tu tuan-puan sekalian. Sehingga kadang-kadang yang macam tadi kan, kes tadi tu, sampai Ustazah kata, ya Allah, aku zalim pada anak aku. Jiwa aku tak kuat sebagai seorang ibu. Jadi telefon anak, message lagi, Umi minta maaf, Umi yang silap, cepat sangat buat kesimpulan, Umi salah faham, minta maaf. Dan kami sama-sama menangis. Isu yang Ustaz nak kata apa dia tuan-puan, pada diri kita ini ada kejahatan nafsu. Pada diri kita ini ada sifat tak sabar. Pada diri kita ni ada kelemahan. Bacalah doa ni. Ni balik pada cerita doa. Baca doa. Sebab kita minta berlindung daripada kejahatan diri kita sendiri, kejahatan syaitan, kejahatan sekutu-sekutu syaitan. Jangan sampai kita buat jahat pada diri kita dan kita buat zalim, khianat, buat jahat pada orang-orang lain di sekitar hidup kita. Ini doa yang mula-mula. Ya, nanti yang tak dapat insya-Allah pusat pembangunan insan ni boleh photostat ya, insya-Allah. Doa yang kedua tuan-puan, biar hati kita lembut, banyak zikir, ya, hidup kita ibadah, solat kita khusyuk. Doa yang kedua adalah doa minta kurniaan yang hebat. Muslimat kalau nak kurnia yang kecil ke yang hebat? Nak yang hebat. Ya. Kita nak 7 keturunan, zuriat keturunan kita jadi orang-orang soleh kan? Muslimat tak tahu tentang akhirat besok. Anak-anak muslimat, anak-anak puan-puan, pakaikan puan-puan mahkota kebesaran. Pakaikan puan-puan jubah kemuliaan. Siapa anak-anak cucu kita tu? Penghafaz Quran, pengamal Quran. Siapa tahu Allah bagi kita rezeki yang demikian. Jadi mohonlah doa, mohon permohonan yang hebat, kurniaan yang hebat. Ya, boleh baca doa ni. Nanti dari photostat boleh amalkan ya. Dan yang terakhir adalah doa yang Nabi titipkan kepada Muaz bin Jabal. Ini adalah doa nak minta kasih sayang Allah di dunia dan juga di akhirat. Ustazah akan bacakan, insya-Allah para muslimah akan ikut. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanud dunya wal akhirah tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin min siwaka. Cuba baca yang bawah sekali sebelum sign ustazah tu. Selamat beramal. Jadi kalau nak photostat bagi anak-anak, bagi adik-beradik, silakan tuan-puan sekalian, jadikan amalan. Kalau kita sudah dapat kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat, bermakna kita sudah dapat segala keberuntungan di dunia dan di akhirat.
Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah nak buka pada penghujung ni. Kalau ada soal jawab, Ustazah nak buka peluang untuk 3 soalan. Ya, ni datang dari jauh, koklah ada nak soal apa-apa, insya-Allah mana yang boleh jawab, Ustazah akan jawab. Ya. Ada soalan tuan-puan, silakan angkat tangan. Ni ada mic juga, ya. Segan nak tanya? Tak apa, tak payah segan, tanya je. Kamera tu tak pergi kat tuan-puan pun, kat Ustazah je. Ada soalan? Masya-Allah. Okey, ini soalan ya. Kalau kita dalam haid, boleh tak kita potong kuku? Ya. Okey tuan-puan sekalian, kita boleh potong kuku dalam haid sekiranya kuku tu memang dah sangat panjang, supaya tidak menjadi fitnah yang lain kan, ya, kotor dan sebagainya, boleh. Tapi dari segi adabnya, ini min babil adab sebagai seorang hamba Allah. Sebab Allah dah muliakan semua yang ada pada tubuh badan kita manusia, maka memang ada ulama yang berpandangan supaya disimpan, kan, ya. Kemudian kalau kita nak buang ke apa-apa tuan-puan sekalian, buang dengan keadaan yang terjaga, bukan bersepah-sepah kuku kita. Adalah yang mengatakan maknanya siram sekali. Tapi dari segi, kalau kita belajar betul-betul tuan-puan ya, tidaklah benda itu disebut oleh Nabi SAW, ya, dari sudut larangan ke apa. Tapi dari sudut adab sahajalah, ya, kalau kita dalam keadaan haid. Jadi kalau tanya Ustazah, boleh tu memang boleh kan, ya. Sebab kita nak mengelakkan mudarat yang lebih besar. Tapi lebih utama, kalau kita boleh melazimkan, ambil yang sunat. Apa dia? Memang kuku ni kena dipotong kan, pada hari-hari yang disunatkan potong kuku tu, setiap minggu pada hari Jumaat. Jadi tak timbullah cerita kuku tu panjang telajak bila kita dah haid nanti. Soalan yang kedua, bagaimana nak khusyuk dalam solat? Nak khusyuk dalam solat ni tuan-puan sekalian, ini perbincangan ni sangat luas lah, ya. Kalau kita nak cakap sekarang besar, panjang pula kan, ya. Tapi yang pertama sekali, kita mesti tanam dalam hati kita tuan-puan rasa ingin bertemu dengan Allah. Itu kena tanam, ya. Sebab penghujung hidup kita ni, kita memang kena bertemu dengan Allah, sama ada rela ataupun terpaksa. Betul tak tuan-puan? Tak nak ke bertemu tak dengan Allah, akan dihadapkan di hadapan Allah. Jadi biar kita ni ada keinginan apa dia, memang nak bertemu Allah. Nanti bertemu Allah ada namanya mati. Nanti bertemu Allah ada namanya dalam syurga. Nanti bertemu Allah ada namanya hisab, ya. Tapi bila kita sebut bertemu Allah ini dalam keadaan kita hidup, kat mana kita nak bertemu Allah? Dalam solat. Tak ada orang boleh kacau kita masa kita solat. Haram kacau kita. Bila kita angkat takbir, itu betul-betul kita tanam apa dia? Ini saat kita menghadapkan wajah kita kepada Allah. Ini adalah waktu kita munajat, kita merayu, kita berdoa kepada Allah. Jadi yang mencetuskan rasa khusyuk tu tuan-puan, antara lain ialah keinginan kita nak bertemu dengan Allah. Nak sangat. Dia ada doa dia tuan-puan, ya. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, kurniakanlah aku kelazatan dapat melihat wajahmu, dan kurniakan aku rasa rindu untuk bertemu dengan kamu. Hayya 'alas salah. Siapa yang panggil? Kalau kita kata Tok Bilal panggil, cuba lepas dia azan kita pergi jumpa Bilal. Bilal nak apa? Agak-agak apa Bilal jawab? Nak apa pula? Tadi Bilal panggil saya, bila pula saya panggil, kata Bilal kan. Maknanya apa? Bukan Bilal yang panggil. Kita nampak Bilal melaungkan azan. Yang panggil siapa? Allah. Hayya 'alas salah. Allah panggil. Tak nak ke bertemu dengan Allah? Tak nak ke menghadap Allah? Tak nak ke mohon kurniaan daripada Allah? Jadi kalau dalam jiwa kita ada rasa rindu untuk bertemu dengan Allah, pasti kita suka solat. Pasti kita rindu solat.
Tuan-puan, ada golongan yang disebut oleh Nabi, golongan yang ribat dengan Allah. Maknanya apa? Yang Allah pegang dia. Dia, antara dia dengan Allah ada tali yang sangat kuat. Golongan tu siapa dia? Antara lain intizarus salah ba'das salah, iaitu orang yang menunggu salat lepas salat, menunggu salat lepas salat. Ada orang macam tu. Pukul 3 kan, 3 petang tengok jam. Ya, semua tengok kat situ kan. Ni contoh lah kalau ada jam ya. Zah pandang, semua pandang kat dinding tu. Tengok ke jam kan, pukul 3. Ni orang yang suka solat ya. Tengok, pukul 3 dah ni, tak lama lagi nak asar dah ni. Tengok ya. Sekarang pukul 4 kan dia siap-siap ambil wudu. Kalau kita tanya, mak nak ke mana mak? Awak nak siap-siap lah solat asar, dia kata. Tapi ada orang terbalik. Pukul 5.30 tanya, asar dah masuk ke belum? Ya, terbalik. Dia tak nunggu ke? Ada golongan tuan-puan, intizarus salah ba'das salah. Ustazah berpengalaman jumpa dengan hamba Allah yang seperti itu, diceritakan oleh suami dia. Ya, suami dia cerita kat ustazah lah, dia kata isteri dia meninggal terlampau mudah. Dia wida isteri dia, ucap selamat tinggal lah sebab dia nak keluar. Maknanya salam biasa, dia nak keluar, si suami. Jadi isteri dia pun buat kerja rumah. Tiba-tiba anak dia telefon, anak dia kata, abah balik bah, mak panggil, mak kata mak dah nak pergi. Boleh panggil macam tu kan ya? Mak panggil, mak kata mak dah nak pergi. Pergi mana? Saya tanya. Meninggal dunia. Jadi suami ni pun tanya, mak kau sakit ke? Dia tanya. Tak tahu, dia kata. Mak dah terlantar, mak dah terbaring. Bila balik, dia kata memang betul isteri dia cuma tunggu dia balik dan anak-anak balik, sempat minta maaf, dan isteri dia pergi dengan jelas menyebut La ilaha illallah. Ustazah tu takdirnya naik kereta dengan pakcik tu sebab ayah ustazah bawa ustazah pergi ceramah, lepas tu balik sendiri. Dia tertinggal ustazah. Dia tertinggal. Dia kata jarang bawa penceramah, dia kata. Jadi hari tu tumpang abah tertinggal sebab ceramah kat kampung ustazah je masa tu. Ya. Jadi terpaksa pakcik tu hantar. Tapi ada hikmah, ustazah mendengar cerita dia. Lepas tu Zah kata, Masya Allah hebatnya cik. Apa ni isteri pakcik tu. Pakcik, maaf pakcik kan biasa orang kan kalau macam tu tanya amalan dia apa kan. Jadi ustazah pun nak nanya juga. Pakcik tu kata, memang pakcik nak sebut pun. Memang pakcik cerita dia pun nak sebut ke situ lah ustazah. Zah kata, apa amalan dia? Dia kata daripada pakcik kahwin dengan makcik kamu tu, ya, makcik ni memang jenis manusia dia akan standby setengah jam sebelum solat. Itu memang daripada kahwin. Memang Allah, dia kata taat. Setengah jam sebelum solat dah siap-siap dah. Kadang-kadang bertelekung dah dia nunggu pakcik siap nak bawa pergi masjid. Siap. Tak ada jenis dah masuk solat, dah masuk waktu panggil-panggil, tak ada. Dia dah siap. Dia ingat. Dia ikat diri dia dengan waktu solat. Dia ikat. Ini pakcik lihat sepanjang hidup dia, selama pakcik kahwin dengan dia, berpuluh-puluh tahun. Jadi tak heran ustazah bila pakcik kena renung balik, hebat ni bini aku ni. Ya, hebat ni. Bukan sakit ternak, sakit berat, tak ada. Tiba-tiba je. Ya, tiba-tiba baring, tak tahulah macam mana. Mungkin dia rasa sakit ke apa. Tahu-tahu pergi macam tu. Jadi Masya Allah tuan-puan, letak dalam hati kita selalu rindu nak bertemu dengan Allah. Sebab tidak ada yang lebih baik tuan-puan kepada kita kecuali maha baiknya Allah kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kamu, kamu tak dapat hitung. Sepanjang masa Allah mengurniakan nikmat. Pelik kalau kita tak nak bertemu dengan si pengurnian nikmat tersebut. Jadi tanam dalam hati kerinduan, kesukaan untuk bertemu dengan Allah, nak bertemu akhirat besok biqalbin salim. Tapi kita latih-latih dulu bertemu dalam ibadah solat. InsyaAllah kalau kuat rasa macam tu tuan-puan, nanti solat tu akan jadi sangat qurrat a'yun kepada kita. Jadi mudah untuk kita ingat, khusyuk, ingat kepada Allah. Berlapik tangan dalam solat, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Minta pencerahan ustazah
Terutama sekarang telekung kelawar, tak boleh elak berlapik tangan. Tuan-puan sekalian, dia dalam bab anggota sujud kan? Ya, anggota sujud yang memang betul-betul tak boleh lapik ni kat sini. Ya, tak boleh. Itu tak ada kompromi tu. Itu memang tak boleh, ya. Jadi kita tak boleh terlapik dengan apa-apa kain yang bersama-sama dengan kita. Yang turut bangun sama kita kain tu kan, yang kita pakai, tak boleh. Sejadah tu terlapik juga, tapi tu sejadah, ya, bukan yang berlapik. Jadi bahagian sini ni memang tak boleh terlapik. Adapun bahagian yang sini ni tuan-puan sekalian, memang ada ulama menyebut tak boleh terlapik dengan kain yang bersama-sama dengan kita. Tetapi di sana ada pandangan yang mengatakan tak, tangan ni tak termasuk. Ya. Jadi itu bergantung kepada perbezaan pandangan tersebutlah. Cuma yang ini memang tak boleh terlapik. Ya, tapi kain tu kan, kain macam ni kan, nak buat contoh ya. Macam ni ya, kadang-kadang dia terlapik kan. Tapi kalau tanya ustazah macam nak buat, ada keutamaan untuk kita keluar daripada perselisihan. Kan ada kan, paling kata boleh, ada kata tak boleh. Yang utama apa dia? Keluar daripada perselisihan, ambil yang yakin. Apa dia? Tak payah terlapik. Nampak tak? Sebab kalau kita lapik kan, dah tak sedar hati pula. Boleh lapik ke, tak boleh lapik ke, sah ke, tak sah. Ambil yang paling senang hati, yang paling meyakinkan. Apa dia? Jangan biarkan terlapik. Dengan pakaian yang kita pakai masa solat ataupun telekung tadi, ya. Jadi itu dalam bab tadi itulah. Sebab kadang telekung kita kan panjang kan, bila solat tu terlapik kan sekali bawah tu kan, ya. Jadi itu ada perbezaan pandangan dia. Tapi kalau tanya ustazah, kita keluar daripada perselisihan tu, ambil apa yang yakin. Apa dia? Tak payah biarkan, jangan terlapik, ya. Jadi cuba macam tu. Boleh tuan-puan sekalian? Ya, dalam bab solat kan macam-macam ya yang nak dia apa? Macam-macam lah maknanya persoalan dalam bab solat itu sendiri kan, ya. Itu belum masuk dari bab apa ni, nak qada solat kan. Lepas tu kalau yang masih uzur, masih datang haid, macam mana kalau dia dia mandi waktu asar, kena jamak, kena qada tak waktu zuhur. Itu memang ada perbincangan yang sangat luas dalam bab ya fiqhus salah, ya, dalam bab fiqh yang melibatkan soal tata cara solat. Tapi itu sangat luas. Ustazah percaya pusat pendidikan ini ia sentiasa memberikan penambahan ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya amal ibadah kita itu berasaskan kepada ilmu dan lebih yakin. Okey tuan-puan? Baik, 3 soalan dah kan? Okey, jadi soalan ditutup. Kan ada soalan? Kalau kita ada anak tuan kau dah duit. Ya, Tak apa, saya faham. Meninggal ke? Tak mengalir pada. Maknanya untuk faraid ke? Untuk faraid kan? Pak saudara tak dapat. Ya, dia ada anak kan, ya. Kena tengok balik. Maknanya jadual dalam pembahagian harta pusaka. Sebab ada yang terhalang dengan sebab ada anak, ada terhalang dengan sebab ada mak, ya. Jadi kena tengok balik tuan-puan. Ustazah memang tak hafal sifir-sifir faraid tu, tak hafal dalam kepala. Itu kena buka kitab balik. Orang tanya, buka kitab, tengok terhalang ataupun tidak. Tapi bagus kesedaran kita, ya. Kalau apa-apa hal tuan-puan, bagus kesedaran kita supaya benda tu rujuk balik pada sistem faraid. Satu benda saya nak sebut, dalam bab faraid ataupun wasiat, dia berbeza ya. Wasiat dengan faraid ni lain. Bila sebut contoh macam ni, ini pasal baru je berlaku. Ada seorang sahabat tak puas hati betul tuan-puan, sebab dia tak puas hati dengan adik-beradik ya. Sebab mak tu meninggal dunia. Lepas tu kakak tu cakap, mak kata dengan akak masa mak sakit, gelang-gelang mak ni mak bagi kamu. Tapi tak ada saksi kecuali anak dia. Anak kepada kakak yang jaga mak ni. Ya. Jadi macam mana? Boleh sah ke wasiat macam tu?
Ya tuan-puan, masa kita sakit yang bawa kepada kematian, ya, yang kita cakap-cakap tu dia kena ada saksi, dan kadang-kadang benda tu maknanya boleh dipertikaikan lagi kesahihan dia. Ya. Sebab kita tu dah sakit berat nak bawa ke mati. Maknanya sakit berat, bukan sakit-sakit gigi biasa ni, memang sakit berat, masuk hospital dah, tak boleh main ambillah gelang tu, ambillah ni. Sebab apa? Itu dah masuk fasa sebenarnya. Pembahagian tu sebenarnya nanti bila mati dah masuk dalam faraid. Tak boleh pandai-pandai kita cakap macam tu. Ya. Kalau sebab tak boleh masa yang sakit tenat bawa pada mati tadi. Ya. Jadi apa yang berlaku tuan-puan, bila dah meninggal, mak ataupun ayah tadi kan meninggal, kalaulah semua ahli keluarga tu setuju pembahagian bukan dengan cara faraid, dan yang setuju ni adalah orang yang patut menerima bahagian dalam faraid, maka boleh. Faham maksud ustazah? Semua bahagian yang patut terima faraid tu setuju. Tak apa, saya tak nak ambil bahagian saya, tak apa, bagilah kot mana pun, tak apa, bagi lebih kat akak lah, akak tak kerja, yang tu boleh. Tapi ada seorang saja yang tak setuju, dan dia adalah orang yang patut menerima bahagian dalam faraid tu, maka tak boleh buat cara lain kecuali mesti dibahagikan secara faraid. Sebab nak jamin dari sudut keadilan. Ya, ini dalam bab faraid lah, ya. InsyaAllah nanti ada ustaz-ustaz yang datang, ya, ajar pula bab faraid. Ya. Baik para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, ya. Ustazah seronok dapat datang ke Tanjung ke depan. Saya akan ingat nama ni. Lama ingat nama dia ni. Tanjung ke depan, ya, masya-Allah. Tadi kami datang pun memang ke depan juga, tapi sesat juga, ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, tuan-puan sekalian. Semoga Allah menggugurkan dosa-dosa kita dengan kehadiran kita pada petang ini. Angkat darjat kita dan kurniakan kita nikmat, limpahan nikmat, cucuran rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat sekalian, dekat belakang tu ustazah ada satu booth, ya, datang wakil daripada Tahfiz Madinatul Huffaz. Jadi kami dalam sedang buat pembangunan fasa kedua, memerlukan sokongan dan dokongan banyak pihak. Jadi kalau ada yang nak menyumbangkan derma, infak dan sebagainya, ada wakil kami yang boleh terima, ya. Tapi yang lebih penting lagi, kami bukan nak minta derma kosong, tapi ada produk daripada Madinatul Huffaz, iaitu buku-buku yang ustazah tulis, ya. Ada buku tentang berbakti pada ibu bapa, diskaun tudung ustazah bidang 50%, ya. Skarf pakai dalam ni pun jual juga tuan-puan, ya. Antara skarf yang paling ringan, lembut, itu semua jual belaka untuk berikan dananya kepada Madinatul Huffaz. Jadi silakan tuan-puan boleh tengoklah kat belakang tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.